Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mula, saya nak minta tolong anda abaikan keadaan rambut saya yang serabai ni. Actually, ada benda yang saya cuba achieve dengan rambut ni, cuma saya tak nak dedahkan kepada anda lah. Dan yes, seperti tajuk yang anda baca, saya bayar Apple RM13,000 untuk beli sebuah MacBook Pro yang menggunakan prosesor M1 Max. Sebelum beli laptop ni kan, and actually laptop ni adalah sebuah pelaburan yang paling besar saya buat untuk studio YouTube Mona Lisa pada tahun 2021. Dan sebelum beli ni, saya fikir 10 kali. Saya tanya orang tu, tanya orang ni. Duit dalam bank ketika tu ada dalam RM15,000 macam tu. Cukup lah nak beli. Tapi kalau beli ni dah tak ada banyak duit untuk bayar benda-benda lain kan. Dan last kali saya decide untuk beli. Cuma dalam video kali ni saya tak nak cerita sebab saya beli. Saya tak nak buat full review. Saya just nak unbox dan cerita sikit lah apa yang baru dekat Apple MacBook Pro yang menggunakan prosesor M1 Max ni. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Jom! Okey, saya beli Apple MacBook Pro M1 Max ni dekat Apple Store. Saya customize ikut spek yang saya nak dan interesting fact, saya bayar guna kad kredit kawan saya disebabkan kad kredit saya limit RM5,000 sahajalah. Dan pagi ni DHL call dan bagi tahu barang dah sampai. Packaging dia macam ni je. Apple tak ada wrap dengan apa-apa and dia memang dah tulis from Apple dan benda ni menakutkan saya ialah takut ada kehilangan ataupun kecurian sepanjang penghantaran ni. So kita buka dulu, tengok apa yang ada dalam ni. Dia kena tarik macam ni. Alright. So dia memang tak ada bubble wrap, tak ada apa, dia just macam ni sahaja. Ini cara Apple hantar barang kepada kita. But of course, kalau kita dapat tu dia dah terbuka dekat atas, maksudnya barang dekat dalam dah pun diakses oleh orang lain. Ini barang dia. Saya beli model 16 inci. Berat. Untuk pengetahuan anda, ini adalah MacBook Pro kedua saya. First kali saya beli pada tahun 2009. Masa tu saya belajar dekat Jepun. Saya pakai lama juga sampailah satu malam tu wife saya tertumpah air ke atas dia dan dia rosak. Lepas tu saya berhijrah ke Windows lah. So, kita tengok apa yang ada dekat sini. Okey, dekat belakang ni, yang saya beli ni ialah MacBook Pro 16 inci. Dia ada dua variasi, 14 inci dengan 16 inci. Saya pilih yang besar disebabkan memang saya guna laptop sebagai saya punya working station lah. Saya ada PC, saya ada Ryzen 9, saya ada RTX 3060 Ti, RAM saya ada bersepah, tak tahu berapa GB dah ada. SSD saya ada bersepah juga, beberapa keping saya ada, 1TB NVMe SSD, PCIe 4, PCIe 3, ada banyak gila. Tapi disebabkan hardware PC ni selalu bertukar, saya kena review casing, so saya guna hardware ni, saya pindah, jadi dia melecehkan saya. That's why saya punya main machine ataupun working station saya tu, workstation saya guna laptop lah. Sekarang saya guna Gigabyte Aorus 15G, which is dia punya performance mantap gila. Tapi ada sebab kenapa saya beli MacBook Pro yang menggunakan prosesor M1 Max ni. Dan dekat sini kita boleh nampak dia punya spesifikasi. Dia 10 core CPU, 24 core GPU. Untuk prosesor Apple ni, dia ada, untuk bahagian MacBook Pro, dia ada dua prosesor yang kita boleh pilih lah. Yang pertama M1 Pro dan yang kedua M1 Max. Untuk M1 Max ni, dia punya CPU core dia ada 12 core, manakala untuk GPU core dia ada 24 core. Apa-apa pun anda kena ingat yang MacBook ni tak dibuat untuk gaming sebenarnya. Jadi kita akan apa kita cakap, saya akan test juga untuk anda. Cuma kita tak boleh nak expect something yang power gila in term of gaming. Tujuan saya beli ni memang totally kerja sahajalah. Lepas tu saya dah upgrade dia punya RAM ke 32GB dan dia punya storage 512GB. Dia punya keyboard US punya keyboard. Jom kita unbox. Smooth like butter. Ya, so ini box dia tanpa ada plastik, so tak adalah reflektor sangat, anda boleh tengok dengan jelas. Memang cantik, dia punya packaging kemas. Lepas tu kita tengok,
Okay, dia pakai kertas, macam kertas minyak macam tu lah. Dia tak pakai, apa kita cakap, kain biasa yang kita jumpa dekat laptop-laptop lain. Saya terus buka dia. Senang. Saya buka dia. Sedap pegang, bosku. Sedap pegang. Nanti kita tengok dengan lebih dekat. Kita tengok dulu apa yang ada di dalam kotak dia ni. Kita letak tepi dulu. Dan ini dia salah satu benda yang menjadi fenomena bila Apple lancarkan MacBook Pro untuk tahun 2021, iaitu Apple MagSafe. Dia punya charger lama jenis magnetic tu dia dah datang kembali. Kalau sebelum ni dia jenis USB-C, so kali ni dia datang dengan MagSafe. Lepas tu dekat sini dia ada design by Apple California. Of course manufacturing dekat China kot. Okay, jap. Dan dia punya kertas-kertas ni saya rasa tak ada benda penting, melainkan dia punya stiker. Dia mesti ada bagi kepada kita stiker kan. Biasa Fazli ada tunjuk dia bagi stiker. Izami pun ada tunjuk. Ya, macam susah nak cabut lah. Dia ada dekat dalam ni ada stiker dia. Jap. Tapi dia macam dah sangkut dekat sini. Ada. Alright. So, stiker dia warna hitam. Dia biar untuk MacBook Pro ni dia datang untuk MacBook Pro. Saya tak pasti untuk kedua-dua model ke tak, tapi yang saya tengok dekat Gadget In Indonesia punya, dia datang dengan warna hitam ni, menandakan dia Pro lah, warna hitam, untuk membezakan antara MacBook biasa dengan MacBook Pro. Lepas tu paperwork semua ni kita tak perlukan dia. So, dia datang lagi dia punya charger. Sama juga dia balut dengan kertas, macam kertas minyak macam tu lah. Saya tak pasti apa material sebenar dia. Dan kita just cucuk masuk untuk Malaysia. Okay, masukkan dekat sini Alright. Dan dia punya MagSafe. Saya akan kemas kotak dia dulu dan kita akan hidupkan MacBook Pro M1 Max ni kejap lagi. Okey, bagi masa saya kemas kejap. Kemas pun sebenarnya tak kemas sangatlah. Kita angkat kotak ni, letak tepi saja. Okey, first sekali jom kita tengok dia punya I/O port lah. Sebab ini salah satu benda baru yang Apple apply dekat MacBook Pro dia compare dengan sebelum ni. Apple dah kembalikan banyak input-output connection kalau nak dibandingkan dengan versi yang lepas. So dekat sini kita ada satu HDMI port, lepas tu kita ada satu port USB-C Thunderbolt dan ada SD card slot. That's why saya memang plan beli MacBook Pro ni. Jadi bila saya dah record video kan, saya tak perlukan memory card reader. Lepas saya just ambil memory card dari saya punya kamera, saya cucuk masuk saja dan dia detect laju. Lepas tu ni dia punya MagSafe punya port. Ini MagSafe punya port and ada dua lagi Thunderbolt USB-C dan ada satu combo audio jack. Dekat belakang ni anda boleh tengok ada lubang ventilation untuk kipas, and dekat bawah ni ada 4 rubber feet, dan dekat sini ada engrave MacBook Pro. Okay, jom kita buat first turn on. Macam biasa, Apple punya speaker memang tak mengecewakan kita. Cuma menarik lah untuk Apple MacBook Pro ni, sebab saya tak tekan apa-apa power button. Bila kita buka tu terus dia turn on. Benda tu macam best kan, dia automatic turn on. Dia punya screen dia pakai Retina yang level lain sikit, dan dia XDR punya Extreme Dynamic Range. So warna dia jauh lagi cantik. Dan sekarang saya set up kejap Hola. Okay, kita tekan enter. Sementara dia set up semua benda ni, saya nak tunjuk dia punya keyboard dulu. Dekat sini dia punya keyboard ni warna hitam, bukan warna silver. Lepas tu kalau anda dah biasa dengan produk MacBook kan, dekat atas ni normally dia ada satu screen untuk kita control, macam screen bar, something like that. Saya tak pernah guna, so saya tak tahu dia punya efficiency macam mana. Lepas tu anda boleh tengok dia punya touchpad bapak besar. Lepas tu dia punya power button, kalau tak silap saya ini adalah power button sekali dengan fingerprint scanner lah. Saya tak set up lagi Apple ID sebab saya lupa iPad saya dekat luar sana, dia mesti ada verify dengan iPad. So tak apa, saya skip dulu Apple verification. Saya just nak masuk ke dalam dia sahaja. Kita enable location service. Saya dah dapat masuk ke dalam OS dia.
Untuk OS operating system dia memang berbeza lah dengan laptop. Kalau kita beli Acer ataupun Asus, dia pakai dia punya own OS iaitu Mac OS Monterey. Saya tak tahu sebutan dia macam mana, but for sure dia version 12, sama macam Android juga kan. Android TV punya. So ini adalah MacBook Pro 16 inci 2021. Screen dia memang marvelous, which is kalau saya akan dapat the same experience bila tengok MacBook Pro ni ialah bila mana saya tengok Asus OLED ataupun Gigabyte Aero yang pakai OLED screen tu. Dia punya feeling tu lebih kurang sama lah. Lepas tu display yang ni dia pakai Retina, Liquid Retina XDR display. Dia punya nama tu Liquid Retina. Saya punya storage ialah 512GB sahaja. It's okay sebab saya memang lepas saya publish je satu-satu video, saya memang tak simpan video-video tu. Lepas tu okay, itu sahaja untuk dia punya spesifikasi. So saya akan cuba pasang satu lagu dulu. Dia punya browser, dia punya main browser ialah Safari. Okey, kita dah masuk audio library dari YouTube. Ini tempat no copyright music punya lubuk lah. Kalau anda buat YouTube video, anda tak nak ada copyright claim macam tu, anda boleh buka YouTube music, YouTube audio library. Jom kita dengar satu lagu ni. Ini audio. Sedap, dia punya low sedap. Dia punya low. Sekejap, saya nak kuatkan sikit audio dia sebab saya tak tahu dia punya audio sekarang tinggi mana. Okey, saya set ke 100%. Cannot go. Kalau 100% untuk lagu ni, description RYYZN, nanti anda boleh search sendiri dari YouTube library. Dia macam pecah sikit audio dia. So, saya set ke rendah sikit. Tak boleh. Audio dia sedap, tapi kalau kita set more than 90%, at least untuk lagu ni lah, saya belum dengar lagu-lagu lain lagi. Bila kita set lebih dari 80% untuk lagu ni, anda boleh search, nanti saya letak link lah dekat description box below. Bila saya set lebih daripada 80%, audio dia akan jadi pecah-pecah. Saya tak pasti kenapa. Saya akan guna dia untuk satu jangka masa nanti. Dia punya color display memang cantik gila. Saya nak highlight kepada anda. Dan dia punya performance saya tak sempat test lagi. Dia punya speaker okey, internet speed pun dia mantap, dia dapat catch up sama je dengan yang lain sebab internet dekat rumah saya pun tak laju sangat, 100 megabit per second sahaja. So dia dapat 100 megabit per second. Feeling keyboard dia best, dia punya touchpad pun best, cuma saya perlukan sedikit masa untuk adapt dengan dia punya shortcut dan juga dia punya touchpad ni, function touchpad. Dia ada function dia lah, which is saya percaya tak perlu masa yang lama sangat sebab saya dah pernah guna MacBook sebelum ni, walaupun dah 10 tahun lebih kurang gap dia macam tu, but still ada lagi memori tu. Kita cakap apa, muscle memory tu masih ada. Macam tadi bila nak select all, normally kita tekan control A, tapi untuk MacBook kita dah tahu kita tekan command A. So benda tu adalah benda-benda basic sajalah. Itu sahaja untuk video ni. Saya akan explore lagi tentang MacBook Pro M1 Max ni dan saya akan buat satu review khas kepada anda dan saya akan cerita kepada anda kenapa saya willing to spend RM13,000 Malaysia untuk sebuah mesin ni. Sebuah mesin dari Apple ni. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.